Kemelut politik di Perak, satu pengajaran pada UMNO. Vaksin COVID-19, tunggu perkenan yang di-Pertuan Agong. Kali ketiga tukar MB, akhirnya Sultan Perak bersuara. Menteri Kesihatan diperintah kuarantin di rumah. Krisis politik Perikatan Nasional dan Pentadbiran Kerajaan Negeri Perak memberi satu pengajaran kepada UMNO betapa pentingnya rundingan sebelum sesuatu tindakan diambil. Setiausaha Agungnya, Datuk Seri Ahmad Maslan, melihat peristiwa di Perak banyak mendewasakan UMNO daripada segi kerjasama politik dengan parti politik selain Mufakat Nasional. Pada saya, pengajaran peristiwa Perak ini banyak mendewasakan hubungan politik antara UMNO, Bersatu dan PAS. Yang menariknya, peristiwa ini ialah bagaimana rundingan boleh menyelesaikan masalah. Ia cukup memberi pengajaran kepada saya secara peribadi. Kalau kita berunding, masalah selesai. Kalau kita tidak berunding, masalah tidak selesai. Apa-apa hal pun mesti berunding, katanya ketika ditemui di lobi Menara Dato' On, Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Terdahulu, Bersatu PAS dan UMNO bersetuju mencadangkan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perak, Datuk Saarani Mohamad sebagai Menteri Besar Perak yang baru. Persetujuan itu dicapai dalam pertemuan yang dihadiri Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Perdana Menteri, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan Presiden UMNO yang juga Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ketika pertemuan itu, Ahmad Zahid turut menyampaikan pernyataan maaf bagi pihak Ahli Dewan Undangan Negeri Perak daripada Barisan Nasional di atas kekhilafan yang berlaku pada Jumaat lalu hingga menyebabkan Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu terpaksa meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Perak. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zaiduddin, Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa dan Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan turut menyertai pertemuan itu. Kenyataan yang dikeluarkan Setiausaha Agung ketiga-tiga parti itu selepas pertemuan terbabit menyatakan pertemuan pucuk pimpinan itu diadakan bagi membincangkan pembentukan Kerajaan Negeri Perak. Dalam pada itu, Ahmad Maslan juga menzahirkan kesyukuran di atas penyelesaian pembentukan Kerajaan Negeri dan pemilihan Menteri Besar Perak yang baru. Ahmad Maslan turut mengakui beliau antara salah seorang yang terlibat dalam proses rundingan itu dan berharap Kerajaan Perikatan Nasional dapat dikekalkan di Perak. Saya selaku yang terlibat dalam rundingan juga bersyukur dan ucap terima kasih kerana keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO mengharapkan agar PAS dan Bersatu bersama dalam Kerajaan Negeri Perak yang baru. Itu satu kesyukuran. Alhamdulillah. Hal-hal lain itu kami bincang kemudian, katanya lagi. Kerajaan masih menunggu perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Majlis Raja-Raja berhubung penggunaan vaksin COVID-19 dalam kalangan umat Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohammad Al-Bakri berkata, keputusan muzakarah sudah ada, namun apa yang dilakukan mestilah mengikut tertib dan berhemah. Katanya sebarang keputusan yang diperoleh perlu dihantar kepada penyimpan mohor besar Raja-Raja untuk dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Selepas mendapat perkenan dan persetujuan, maka kita kerajaan akan menguar-uarkan kerana fatwa bukanlah satu perkara yang perlu disembunyikan. Kita hanya mengikut tertib. Hasil keputusan muzakarah sudah dihantar minggu lalu, iaitu selepas mesyuarat muzakarah, maka prosesnya perlu dilihat dan apabila sudah diperoleh perkenan, kita akan bincang untuk kemukakan jawapan, katanya. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan bantuan kepada penghantar makanan, pekerja pembersihan dan pengawal keselamatan anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim di Kompleks Islam Putrajaya. Jumaat lalu Zulkifli berkata, kerajaan akan mengeluarkan kenyataan berhubung fatwa vaksin COVID-19 tidak lama lagi selepas mesyuarat jawatankuasa muzakarah khas yang bersidang sehari sebelum. Ditanya jangkaan keputusan perkenan, Zulkifli tidak dapat menjangkakan, namun akan menunggu. Selepas menerimanya, kita akan uar-uarkan, ujarnya. Sementara itu, berhubung bantuan banjir sempena pelancaran bilik gerakan Yadim, Zulkifli memberitahu Yadim diharap dapat membuat permohonan kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk mendapat bantuan tambahan sebanyak RM500,000 bagi membantu mangsa dan asnaf yang terbabit dalam banjir itu. Selain itu, Yadim perlu berkolaborasi dengan badan bukan kerajaan NGO yang arif dengan perkara berkaitan banjir bagi memastikan perancangan dalam menyampaikan bantuan berjalan lancar dan menyeluruh, tambah beliau.
Istiadat pelantikan Adun Kota Tampan Saarani Muhammad sebagai Menteri Besar Perak yang ketiga sejak pilihan raya umum ke-14 adalah cerminan kegagalan dan bukannya kejayaan titah Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Menurut baginda, istiadat kali ketiga yang mencatatkan sejarah baru itu tidak pernah berlaku dalam sesuatu penggal Dewan Undangan Negeri Perak sebelum ini. Tetapi, perkara ini bukanlah sejarah yang mahu dibanggakan. Perkara yang berlaku akan tercatat dalam sejarah sebagai cerminan kegagalan dan bukannya kejayaan. Kegagalan kepimpinan dalam kalangan ahli-ahli politik mendapat jaminan sokongan padu secara konsisten untuk membolehkan fikiran dan tenaga ditumpukan mentadbir urus negeri secara terbaik bagi kepentingan rakyat. Titah baginda di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar. Sebelum pelantikan Saarani, Ahmad Faizal Azumu yang mewakili Bersatu telah mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar sebanyak 2 kali. Pertama pada tahun 2018 selepas PRU14 sebagai Ketua Kerajaan Pakatan Harapan. Dia sekali lagi pada Mac tahun ini mengangkat sumpah jawatan sebagai Ketua Kerajaan Perikatan Nasional pula. Ahmad Faizal digulingkan setelah gagal mendapat sokongan dalam usul undi percaya di Dun Perak minggu lalu. Sultan Nazrin bertitah semua adun dipilih kerana rakyat mempercayai mereka dan meletakkan harapan bahawa mereka akan dapat membantu untuk menambah baik kawasan tempat tinggal penduduk dan membantu menyediakan pelbagai keperluan dan perkhidmatan. Sama ada diwakili oleh adun Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan, sama ada orang Melayu, orang asli, orang Cina dan orang India, begitu juga penganut Islam, penganut Kristian, penganut Hindu dan pengikut Buddha, serta yang berpegang kepada pelbagai kepercayaan, mempunyai keperluan yang sama, menanggung penderitaan yang sama, memiliki harapan yang sama, menagih perhatian yang sama. Semua rakyat di negeri ini, Melayu, orang asli, Cina, India, Islam, Kristian, Hindu dan Buddhis, ialah makhluk ciptaan ilahi. Kesemua mereka, rakyat duli yang maha mulia, Paduka Seri Sultan Perak, kesemuanya mahukan sebuah negeri yang aman lagi makmur dengan pemerintahan yang melaksanakan keadilan dan membina kerukunan agar rakyat hidup dalam semangat saling menghormati, penuh harmoni, titah baginda. Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba dikenakan perintah kuarantin di rumah setelah menjadi kontak rapat dengan petugas media yang dijangkiti COVID-19. Seorang petugas media yang positif dan bergejala hadir ke pejabatnya pada Sabtu lepas. Menteri Kesihatan diperintah kuarantin di rumah. Mengumumkan perkara itu di media sosial, Adham berkata dia diperintah menjalani pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO sehingga 18 Disember. Perintah ini dikeluarkan kerana penilaian risiko yang dijalankan oleh KKM Putrajaya mendapati saya adalah kontak rapat kepada seorang petugas media swasta yang hadir ke pejabat saya pada hari Sabtu lepas. Beliau didapati positif COVID-19 dan bergejala. Katanya yang akan bekerja dari rumah termasuk mengadakan mesyuarat dan perbincangan melalui sidang maya. Sesiapa pun tidak terkecuali dari mematuhi sebarang perintah yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa, apatah lagi yang melibatkan langkah pencegahan atau rawatan COVID-19. Semoga kita semua dapat memainkan peranan dalam menangani dan melawan COVID-19. Mohon doakan semuanya selamat, tulisnya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.